Al-faidatul ula, faedah yang pertama Allah sebut wa iz qala Musa liqaumihi sampai ke akhir ayat. Dalam ayat ini fihi tambihun, menceritakan bahawa tidak ada nabi kecuali akan menghadapi ujian dan kerenah daripada kaum masing-masing. Untuk apa tu? Supaya menjadi penenang hati nabi, penenang hati para pendakwah yang mendukung ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Quran dengan sunnah ini pasti akan dilemparkan dengan tuduhan-tuduhan yang kadang-kadangnya berat, kadang-kadangnya tak berapa berat, bahkan ada sampai mereka dikafirkan ataupun dikeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita nak bawa hak Nabi ni, kita pula terkeluar daripada ikut sunnah. Subhanallah. Yang dia ikut Aristotle, dia ikut hak buat falsafah, itu yang betul-betul sunnah. Nak kata apa? Baiklah. Poin yang kedua, tambihun ala azimi iza'ir rasul. Ayat ini juga memberi amaran siapa yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tercampak ke lembah kekufuran dan hati dia terpesong daripada jalan petunjuk. Hati dia akan terpesong dari jalan petunjuk, minal huda. Jadi siapa nak jalan petunjuk, ikut jalan Nabi, jangan ikut jalan lain. Ikut jalan lain dia tak akan selamat. Baik, tengok masih lagi ayat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, maka Allah selewengkan hati mereka. Ayat ini ulama tadabbur berkata hadza minal uqubati ala dzambi bin dzambi. Ini ada hukuman dosa dibalas dengan dosa. Dosa dibalas dengan dosa. Seleweng hatimu, seleweng daripada jalan Allah, Allah Taala selewengkan hati dia daripada menerima kebenaran. Wal jaza' bil ma'asi 'alal ma'asi, balasan maksiat ke atas maksiat. Dalam satu kata-kata hikmah daripada para ulama, dia kata al-ma'asi, maksiat akan melahirkan maksiat. Dengar ni, maksiat melahirkan maksiat. Orang ni buat maksiat kecil dulu, kemudian dia akan pergi lagi banyak. Tapi kebaikan akan melahirkan kebaikan. Mula-mula kita pergi solat, kemudian solat berjamaah, kemudian berzikir, kemudian baca Quran, kemudian tadabbur. Mana dia? Kebaikan akan melahirkan kebaikan, maksiat melahirkan maksiat. Jadi kalau kita tak mau jadi ahli maksiat, kita putuskan hubungan kita dengan lorong-lorong maksiat, baru dia terputus. Macam zaman Covid dulu, dia panggil putuskan rangkaian. Orang yang kena Covid, kuarantin berapa hari tu? 10 hari dah. 10 hari kuarantin. Duduk tak boleh capung dengan orang. Maksiat, kalau nak putuskan maksiat, duduk muslah. Lari daripada bercampur dengan ahli maksiat, insya-Allah terputus. Kalau tidak, tak lepas kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat ke tidak kisah pembunuh 99 orang? Kan dia bunuh 99 orang, dia nak taubat. Tok guru dia kata apa? Mau berpindah daripada kampung ni hitam, black area sini ni. Kampung orang jahat. Kalau betul nak taubat, pergi duduk tempat orang baik. Ini kita penting juga. Kita jangan duduk di tempat yang ahli maksiat, barulah hati kita tenang. Kalau tidak jumpa dengan kawan ni, Allah Akbar. Sampai anak kata tuan-tuan, kadang-kadang kita ni suka pergi masjid, suka pergi belajar. Tapi kalau jumpa geng hok kaki buah, datang masjid pun dia buah, waktu orang kuliah pun dia buah juga. Tak tahu apa. Jadi kalau kita betul nak belajar, tengok dia ni buah kuat waktu mengajar, kita duduk jauh. Dia tiang ni, saya tiang sana. Tak jadi juga, dia masjid lain, saya masjid lain. Siapa mereka itu? Kita kena putuskan rantaian ataupun rangkaian. Maksiat diputuskan. Maksiat barulah dia pergi kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini sangat berat. Al-ayat tufi annal idlal Allah li ibadihi. Apa hukuman Allah Taala jatuhkan kepada hamba dia ni, bukan Allah Taala zalim, sebab oleh kerana keras hati, maka Allah balas dengan hati yang keras. Wal iazubillah. Na'udzubillah. Jadi setiap manusia ni bila lagi kuat dia menentang, zaru
lari daripada landasan yang benar, dia akan terjebak dengan landasan yang kemungkaran yang begitu dahsyat. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada jalan-jalan yang tidak baik. Akhir ayat Allah kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah semamanya tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi macam mana kita nak faham? Kaum fasik tak boleh petunjuk. Ada ayat lain pula, tengok dalam suratul Anfal ayat 38, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma salaf. Bagi tahu kepada orang kafir, kalau dia berhenti daripada kekufuran, Allah maafkan yang lepas. Dalam ni ayat ni Tuhan kata Tuhan tak tunjuk, tak beri hidayah pada orang fasik. Dalam ayat lain menggalakkan orang fasik supaya bertaubat. Macam mana kita nak taufik antara dua ayat ni? Jawab dianya, annal ayah minal amil makhsus, maknanya orang yang fasik Tuhan tak bagi hidayah. Bilakah dapat hidayah? Bila mereka taubat, meninggalkan kefasikan, Allah beri hidayah. Jadi mau nak dapat hidayah, kena tinggal fasik dulu. Kita pula, lain pula kita fikir, kalau Tuhan bagi hidayah, dia tinggallah kefasikan. Dia tinggal fasik boleh hidayah. Macam mana kita nak faham? Jadi bila orang tu walaupun dia kafir, kalau dia sudah bertaubat, sudah menerima Islam, maka hidayah tu datang, dia terima Islam, kemudian dia akan beramal dengan ilmu, dengan agama yang baru yang dianuti itu. Ai la yahdihim madamu ala fisqihim. Allah Taala tak bagi hidayah selagi dia fasik. Fa in tabu hadahum. Bila dia sudah bertaubat, Allah beri hidayah. Payahlah kena teliti juga dia punya perbahasan itu. Agak dalam. Baik, kita berpindah kepada faedah yang keempat dalam ayat wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Allah Taala sebut Isa kata kepada kaum dia, ya bani Israil, bani Israil. Kenapa Musa kata ya qaumi? Tadi kita sebut sikit, di sini kita bahas ini. Musa kata ya qaumi, wahai kaumku. Kenapa Isa tak nisbahkan dia kepada kaum Bani Israel? Limadha? Dia kata haitsu lam yakul lahu fihim abun. Karena dia tidak ada ayah dari Bani Israel. Bila tak ada ayah, walaupun mak dia Israeli, mak dia tu Bani Israel, Maryam, karena keturunan dia tak mari daripada mak, dia mari daripada bapa. Walaupun Maryam tu orang yang sangat mulia keturunan dia, tapi nak nisbah tak jadi. Dalam kata ahli syair kata apa? Banuna hum banu abnaina. Anak cucu kita ni mari daripada anak laki-laki kita. Betul tak? Ben kita. Cucu kita ben anak kita. Anak kita ben kita. Maknanya cucu cici tu mari daripada anak laki-laki. Wa banatuna banuhun abnaul ajani. Anak perempuan kita cucu orang lain. Tak ada dah bin kita. Ada ke tak ada? Tak dah. Ayah dia nama Mamat bin Dolah. Tak ikut Dolah, tak ada dah nama kita. Itu dipanggil. Maka keturunan itu mari daripada laki-laki. Kecuali anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain, masa lagi dikira cucu adik Nabi, sebab Nabi tak ada anak laki-laki yang besar. Dia mari daripada anak perempuan saja yang ada anak. Iaitulah Fatimah radhiyallahu anha, anak dia yang hidupnya, iaitulah Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Inilah keturunan yang mari sampai zaman kita hari ini pun melalui dua jalur ini. Sama ada melalui Hasan, melalui Husain. Setengah sahabat kita ni Ahlul Bait, dia tanya dia, kita nak cari macam mana Hasan Husain? Dia kata satu nama Syarif, satu lagi Sayyid. Maknanya hak keturunan Hasan ni, apa ni keturunan Husain, ada seorang yang panggil Sayyid, ini dia panggil Sayyid, Asyad, Sadah, ini keturunan. Syarif keturunan. Dia bagi dua lorong itu. Wallahu a'lam. Baiklah, jadi Nabi Isa oleh kerana dia tidak ada bapa, maka dia guna perkataan ya bani Israil. Dia tak sebut ya qaum, ya qaumi.
Itu beza di antara dua sebutan itu. Dua sebutan Nabi Musa dengan Isa. Kemudian apa jawatan Isa? Dia kata aku ni musaddiqan lima baina yadayhi. Peranan Nabi Isa alaihissalam membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan aku sambung balik apa yang telah dibawa oleh Musa dalam Taurat. Kemudian yang terakhir jawatan Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberi khabar gembira dengan rasul yang akan datang. Ini yang dipanggil rantaian silsilah zahabiyah, rantai emas, susur galur para nabi. Hak nabi dulu bagi tahu nabi akan datang kemudian, yang kemudian datang akan. Jadi Musa kata akan mari Isa kata akan mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari pengikut Isa pula tak terima. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Bani Israel. Ini semua penyakit hati. Kerana hasad, kerana dendam, semuanya tak jadi belaka. Tak jadi belaka. Baiklah, dalam ayat ini Allah kata wa mubasysyiran. Dia tak kata wa musaddiqan, membenarkan apa yang akan datang. La. Wa mubasyiran, memberi khabar gembira. Kita kena faham, benda yang berlaku, benda yang dah berlaku, kita mengatakan saya mengesahkan benda ni sudah dapat kelulusan. Lepas dah. Benda yang akan datang, orang tak bentang lagi, kita kata saya mengesahkan. Mengesah apa? Tak bentang lagi. Wadah. Saya memberi khabar gembira akan datang. Itu perbezaan pengguna ayat. Tengok, mula-mula dia kata wa musaddiqan. Ayat yang kedua mubasyiran. Wa mubasyiran. Jadi beza di antara dua kalimah itu jauh. Musaddiqan yang lepas, wa mubasyiran akan datang. Alhamdulillah. Tamatlah kita cara ringkas-ringkasnya 5 faedah yang dapat kita ambil daripada pelajaran yang kita belajar pada pagi yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.